Allah takkan tinggalkan aku. Allah tidak pernah tidak pedulikan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah beri kepada kita. Masih lagi nikmat itu kita boleh guna pakai untuk kebaikan, untuk perkara yang baik. Mudah-mudahan Allah letakkan kita pada tempat orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berusaha bersungguh-sungguh sehingga hari ini adalah supaya kita dapat menjadi hamba Allah yang baik. Kenapa kita berusaha bersungguh-sungguh sampai hari ini? Supaya kita dapat menjadi hamba-Nya yang baik. Bila kita menjadi hamba-Nya yang baik, maka kita akan diberikan satu kehidupan yang baik. Selalu orang kata hidup ni sekali. Sebenarnya tak. Hidup ni dua kali. Hidup dalam dunia sekali, hidup di akhirat sekali. Selalu orang kata hidup ni sekali je. Silap tu. Hidup ni dua kali. Jadi hidup dua kali ni, kali yang kedua inilah yang kita tidak tahu apakah kehidupan kali yang kedua ini hidup kita baik. Jadi kenapa kita hidup kali yang pertama ni kita kena berusaha sungguh-sungguh supaya kita dapat hidup yang kali kedua ni hidup yang baik. Kerana Allah melihat akan kesungguhan kita pada hidup yang pertama ni. Mu bersungguh ke tak? Nak tanya gitu. Kalau mu tak sungguh, tak jadi. Kita kata gitu kan. Kalau mu tak sungguh, tak jadi. Jadi dengan kesungguhan kita, walaupun kesungguhan kita ini bukan satu kesempurnaan, kita tak boleh jadi orang yang sempurna dengan kesungguhan kita. Sebab kita duduk pada kehidupan yang penuh dengan cobaan, dugaan dan fitnah yang besar. Sebab kita bukan insan yang kuat. Saya bercakap tentang diri saya. Kita ni lemah. Kadang-kala kita rasa kuat sangat. Kadang-kala apabila datang satu-satu ujian itu, kita rasa lemah. Ujian ni macam-macam. Ada orang yang diuji dengan ujian hidup. Ada orang yang diuji dengan ujian sakit. Ada orang yang diuji dengan ujian keluarga. Ada orang yang diuji dengan ujian rezeki dan sebagainya. Kadang-kadang apabila sampai pada tempat ujian tu, kita rasa tak kuat sangat. Kita rasa macam nak jatuh saja.
Lalu pada ketika itu, ya, kita melihat tentang kasih dan sayang Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sayang kita, masih sayang kita. Dia bangunkan kita lagi. Dia istiqamahkan kita lagi selepas kita melalui ujian itu dan semasa kita melalui ujian itu. Baik tuan-tuan, kenapa Allah bagi kita ujian ini? Satu, nak menyatakan kesungguhan kita sungguh ke tak untuk hidup yang kedua. Itu sebenarnya. Kenapa Allah bagi kita ujian ni? Sakit tak pernah sihat, tak pernah berhenti sakit. Ya, untuk kita bersungguh ke tak untuk hidup kali yang kedua. Sebab hidup yang kali yang kedua ini tak sama macam hidup kali yang pertama. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan martabat ahli syuhud dalam wujud ini. Ini kita cerita bab orang yang anggotanya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, kalau dalam kitab Tauhid, 5 panca indera. Ya, 5 panca indera. Kalau 5 panca indera tu dalam kitab Tauhid tak disebut tentang kaki, tangan. Disebut apa? Penglihatnya, perasanya, penyentuhnya, ya, pendengarnya, ya. Itu dalam Tauhid. Penghidunya. Jalan untuk dia mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pentingnya kita ini berada pada tempat syuhud? Ya, syuhud ni apa? Tempat penyaksian. Supaya kita ni tak lupa Allah. Ya, kita sentiasa mensaksikan Allah. Maksudnya kita sentiasa ingat Allah. Nampak apa yang berlaku, kita ingat Allah. Ya, kenapa kita belajar? Kita ni tuan-tuan macam ni. Guru saya dulu, dia ajar kami ni ikut tempat kami. Maksudnya, dia kata, mu ni bukan ulama. Dia kata, aku ajar tu cara mu lah maknanya. Dia guru kami gitu. Allah ni baik, tuan-tuan, baik. Kita ni bukan pesing orang yang mulut dia berzikir, nak meratik 24 jam. Bukan gitu. Ada. Ya, ada kalanya kita ni jenis orang yang suka bergurau, orang yang suka itu dan suka ini. Bukan passion kita, bukan jenis orang-orang yang bersih-bersih ni. Ada. Jadi tangan dia tak lepas daripada biji tasbih. Ya, kita bukan passion itu. Ya, tuan-tuan tak? Jadi baiknya Allah. Dalam kitab hikam ni disebut tentang syuhud ni. Jadi kita ni tuan-tuan diajar dalam ilmu tasawuf. Bila kita melihat alam ni tadi membuatkan kita ingat dengan Allah. Ya, kita nampak langit, musim-musim gini, awan ni gelap. Ya, ini nak hujan ni, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tengok besok pagi cerah, ada matahari, tuan-tuan. Terima kasih ya Allah. Jadi dengan kita melihat akan segala ciptaan Allah ini, buatkan kita ingat Allah. Sebab kita bukan pesen orang yang bersih-bersih, macam orang-orang hebat-hebat. Ya, lalu kita ni tadi diajar untuk sentiasa menyaksikan akan alam ini sehingga kita boleh ingat Allah. Kita boleh berbicara tentang Allah. Ini yang saya katakan hebatnya Allah. Ya, Allah tunjuk kepada kita tentang ilmu ini, tentang perkara ini. Jadi malam ni kita masuk tentang martabat peringkat orang yang melihat, orang yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya perlu ke kita nak mengaji ilmu ni? Ilmu yang nak sentiasa menyaksikan Allah, perlu. Kenapa tuan-tuan? Sebab mata kita ni, kalau kita tak gunakan benda hak betul,
mata kita ni, mata kita ni banyak pandang. Guna mata ni kita guna pada tempat memandang. Kalau kita memandang kepada dunia ni, kepada alam ni, lalu kita tidak dapat melihat siapa pemilik alam ni. Jadi kita akan nampak hidup ni aja. Tapi kalau kita tengok alam ini, kita nampak pemilik alam ini. Jadi kita akan dapat alam ini dan kita akan dapat pemilik alam ni. Ya. Kenapa kita perlu tahu dan sentiasa melazimi akan syuhud dan musyahadah ini? Supaya apa? Satu, supaya kita tak buat salah. Bila kita nampak alam ini, kemudian kita nampak pemilik alam ini, kita tahu kalau aku buat perkara yang tak betul, pemilik alam ini tak suka. Yang kedua, kita tahu bila kita pandang akan alam ini dan kita mengambil akan apa nikmat yang ada alam ini, lalu kita melihat pemilik alam, maka kita akan dapat rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita nampak pemilik alam. Kalau kita nampak alam ini saja, ketika itu jadi perkara yang ketiga. Apa dia? Kita akan mengikut nafsu kita yang tak pernah kenyang. Sebab nafsu ni tuan-tuan, dia akan tengok alam ni dia nak. Dia tengok alam ni dia nak. Sampai peringkat nafsu kita ni bila dah terlalu gemuk, apa yang ada pada orang pun kita nak. Yang ni kita jadi takut. Bila kita tidak nampak kepada pemilik alam. Sebab itu disuruh kita melihat alam ini dan melihat siapa pemilik dia. Supaya kita ni jangan lupa. Dan yang ketiga, yang keempat, menjadikan bila kita tahu tentang perkara ni, kita jadi redha tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tengok alam ni. Tengok alam ni, ya Allah, kau jadikan banjir merata, ya Allah. Sana naik air, hok sini naik air. Orang pakat susah belaka. Kita melihat kepada pemilik alam itu sendiri. Ya Allah, aku tak tahu apa rahsia engkau. Aku tak tahu apa ketentuan engkau. Aku tak tahu, ya Allah. Lalu pada ketika itu, pasti ada sesuatu yang Allah telah tentukan. Lalu kita kata, ya Allah, aku redha dengan takdir ini. Sebab aku tak boleh buat takdir. Kerana engkau lah zat yang maha pentakdir dan yang menentukan semua takdir. Apa jadi kerja buat kita? Datanglah sifat hamba atas kita, iaitu kita angkat tangan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka bertambahlah, naiklah tempat kita sebagai hamba Allah. Dan yang terakhir, kalau selalu kita melazimi akan mengingati Allah, lalu saat kita kembali juga kita dapat mengingati Allah. Kembali ke mana, tuan-tuan? Iaitu kembali menuju kepada hadrah Allah, iaitu mati. Ini yang ulama ajar ni. Supaya kita sentiasa pandang, tengok, kekalkan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab nak ingat Allah ni susah. Lalu dia ajar bab syuhud ini supaya cara-cara kita dapat ingat Allah. Kadang kita ni kerja, tiba-tiba luka, tuan-tuan. Kerja main dengan pisau, main dengan benda tajam, luka. Ada. Ketika itu kita dapat melihat, ya Allah, ada sebabnya aku luka ni. Ketika kita melihat si pentakdir itu,
Jadi kita jadi redha. Ya Allah, tentu apa yang kau bagi kat aku ni tadi ada sebabnya. Sebab itu kalau kita ini mula sayang dengan Allah, apa yang Allah bagi dekat kita ni tadi semua jadi baik. Sebab ini disebut dalam Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, apa yang kau bagi kami ni baik. Tak ada yang tak baik. Cuma kita sebagai hamba ni kadang-kadang kita rasa tak kuat. Rasa macam cucu kita, kita sayang cucu kita. Adik cucu kita ni dia tahuk barang dia tadi, dia lempar barang tadi, benda keras ni tadi tuan-tuan, kena kepala kita. Kita tak rasa marah. Marah tak, sebab hak yang lempar ni tadi, hak yang tahuk ni tadi adalah cucu yang kita sayang. Tapi satu saya nak tanya, kita berasa sakit ke tak? Sakit tetap sakit. Cuma sebab kita memandang kepada cucu yang kita sayang ni tadi, tuan-tuan, lalu kita jadi redha. Tapi sakit tetap sakit. Sebab dia lempar benda keras. Dia lempar benda tu benda keras, tuan-tuan. Kena kepala kita. Sakit. Ketika sakit ni, tuan-tuan, kita pun beralih pandangan kita. Cari siapa hak lempar ni tadi. Siapa yang baling aku ni tadi. Pandang-pandang tengok. Aduh, kata. Cucu yang kita sayang. Lalu kita pun tak marah, kita tanya, sebab apa buat gini dengan Tok Ki? Sebab apa lempar barang ke kepala Tok Ki? Nampak tak? Maka begitulah ketika kita ini mendapat ujian daripada Allah. Sakit ke apa ke? Lalu pandangan kita akan melihat dari mana datangnya ujian ini. Pandang-pandang, kita pandang daripada Allah. Ya Allah. Nampak tak? Jadi kita jadi redha. Sebab Allah itu kita sayang. Tapi sakit tak, tuan-tuan? Sakit. Sakit tetap sakit. Tapi kita jadi redha. Lalu kita angkat tangan, ya Allah, boleh tak beri aku kekuatan untuk melalui akan ujian ini? Ya Allah, boleh tak berikan aku kekuatan untuk aku melalui akan cobaan ini. Itu hamba Allah. Jadi makin lama makin kita sayang Allah, sebab kita memandang ini tadi. Syekh Al-Tusi radhiyallahu anhu berkata, keadaan segala martabat orang yang ahli syuhud dalam wujud ini ialah: satu, antaranya mereka memandang kepada nurul haq Allah Ta'ala terlebih dahulu. Dan mereka adalah orang yang mengambil dalil terhadap pencipta atas yang diciptanya. Martabat pertama, dia terus nampak melihat setiap perkara yang berlaku, apa semua ni tadi, terus dia melihat kepada Allah. Ya. Orang ni dia dah tak nampak dah, dia dah tak nak tengok ni. Hak alam ni tak nak tengok. Sebab dia, kita panggil apa, dah mesra. Dah mesra. Dia terus melihat terus kepada Allah. Dia tak melihat dah kepada perkara yang datang ini. Dia tak nampak dah akan sebab-sebab ini. Kalau kita nak tengok dulu kan. Kenapa duit aku hilang
Kenapa aku sakit ya? Kenapa kunci kereta aku hilang ya? Kenapa motor aku hilang? Kita masih melihat sebab-sebab ini. Tapi mereka ni dah tak melihat dah. Setiap perkara yang berlaku terus mereka melihat kepada Allah. Ya Allah, adalah ni ya yang kau nak didik hati aku. Itu guru kami disebut. Jika setiap ujian itu yang datang kepada kamu, maka hati kamu langsung tidak tersentak dan tidak terusik dengan perkara tersebut, maka ketahuilah bahawa hati kamu terlalu keras. Setiap perkara yang berlaku kepada kita, hati kita tak terusik, hati kita tak tersentak, hati kita tak berasa, maka ketahuilah, kata Syekh kami, bahawa hati kamu telah keras. Langsung kita tak terusik langsung hati kita. Ya. Tak nampak langsung. Ya. Hati kita keraslah tuan-tuan. Sebab Allah bagi kepada kita, tentukan semua takdirnya kepada kita. Ada perkara di sebalik perkara tersebut. Kenapa dia bagi kita sakit? Adalah. Adalah tuan-tuan. Kenapa dia bagi kita macam ni? Adalah. Ya. Tak ada saja-saja tu, tak ada. Ya. Yang kedua, antara mereka memandang kepada nurul haq Allah Ta'ala. Kemudiannya, dan mereka ialah orang yang mengambil dalil pada yang dicipta terhadap penciptanya, iaitu sekalian golongan awam, orang awam yang menelik perbuatannya. Golongan kedua, dia tengok makhluk dulu. Ya, dia tengok sebab dulu. Ya, dia nampak hak jatuh tu dulu. Baru dia nampak kepada pemiliknya. Baru dia melihat kepada Allah. Kita ni selalu tengok duit dulu. Dah lama tengok duit, baru nampak Allah. Tak? Tengok rumah dulu. Dah lama tengok rumah, baru nampak Allah. Mujur tuan-tuan. Akhir-akhir sekali baru nampak Allah. Mujur. Itu dia. Mujur, kenapa mujur? Sebab tempat akhir kita baru kita nampak Allah. Yang paling kita takut, langsung kita tak nampak Allah. Kita nampak makhluk ni aja. Maka itu satu kecelakaan. Ya. Terus nampak makhluk ni saja. Terus melihat kepada makhluk ni saja. Melihat kepada sebab ini saja. Langsung dia tak nampak akan pemilik segala perkara yang ada dalam alam ni. Yang tu paling kita takut. Ya. Takut tuan-tuan. Kita ni alhamdulillah mujur. Ya. Kita tengok kita berasa susah, berniaga sekarang susah. Akhir sekali kita nampak ke kepada Allah. Akhir. Lah minit. Buah-buah ngelah tu barulah nampak Allah. Hak ngelah sekali. Mujur lah. Sebab ada orang yang hak last pun dia langsung tidak melihat kepada Allah. Ini paling takut tuan-tuan. Ya. Ada apa yang kita tengok, lalu dapat mengingatkan kita kepada Allah. Ya. Kenapa pentingnya tuan-tuan? Bila dalam perkara bala, ketika itu datang doa dan harapan. Dalam perkara nikmat, ketika kita melihat kepada Allah, datangnya akan syukur. Ya.
Syukur ni dengar bunyi senang tuan-tuan, tapi nak buat susah. Ya. Yang paling kita takut tentang kehidupan ni tuan-tuan. Paling kita takut. Iaitu hidup ini membawakan kita jauh kepada Allah. Ini paling kita takut. Kita hidup. Ya. Hidup. Makin kita hidup, makin kita jauh dengan Allah. Yang ni takut tuan-tuan. Kita nak kita hidup, makin kita hidup, makin kita dekat kepada Allah. Paling kita takut. Sebab hari ni tuan-tuan, dia bertukar. Bertukar hari, kita rasa hari itu sama. Betul gitu. Hari ini Sabtu. Minggu depan pun, kita jumpa hari Sabtu juga. Nama dia sama. Nama Sabtu tu sama. Rupa Sabtu lain dah tuan-tuan. Kalau nak jumpa hari Sabtu hari depan ni, Sabtu tu lain dah. Bukan Sabtu hari tular tu. Makna bukan Sabtu hari lepas ni. Kita ni jumpa pula nanti. Sabtu lagi Sabtu. Rupa Sabtu yang kita jumpa adalah Sabtu 2025. Bukan Sabtu 2024 dah tuan-tuan. Tapi setiap minggu kita akan jumpa Sabtu, Ahad. Bila kita tengok diri kita, hidup aku ni, paling kita takut. Ni guru saya pesan tuan-tuan. Saya ingat lagi nasihat guru saya. Kau kalau nak tengok kehidupan kau dan hubungan kau dengan Allah Rabbul Izzah. Dia kata apa? Tengok hidup kau, semakin kau hidup, semakin engkau hampir atau semakin engkau meninggalkan Allah. Dia kata. Kalau semakin kau hidup, dia kata semakin kau meninggalkan Allah, bermakna engkau dalam kecelakaan. Tetapi semakin kau hidup, semakin kau dekat kepada Allah. Engkau di dalam jalan kebahagiaan yang Allah telah atur kepada engkau. Tapi kau semakin kau hidup, kau semakin jauh kepada Allah. Semakin kau ditipu dengan kehidupan ini, membuatkan kau jauh dan terus jauh kepada Allah, bermakna engkau dalam kecelakaan, kata Syekh. Sebab engkau tak tahu, dia kata, tempat engkau. Engkau tak tahu sejauh mana, sedekat mana engkau dengan Allah. Tapi ukuran itu telah ditunjukkan kepada kita oleh ulama. Kita makin jauh, kau jauh, tuan-tuan. Nak ukurnya ukur diri kita. Semakin kita hidup, sifat dendam, tak boleh buang, kau besar. Semakin kita hidup lalu, sifat kita, dulu kita tak sibuk mana dengan dunia ni. Makin kita hidup, makin jadi kau sibuk. Dan kita tinggalkan agama ni sikit demi sikit kerana dunia ni. Bukan kita berjalan seiring, tidak. Tapi kita jadi kau tinggal. Ini yang jadi kita takut. Walaupun Sabtu yang sama, tapi dia dah berubah. Takut tuan-tuan. Sebab alam yang kita lalu sekarang adalah alam fitnah yang besar. Semalam saya bercakap tuan-tuan di Masjid Pengandang Baru. Masjid Pengandang Baru ni tuan-tuan bercakap tentang fitnah ni.
Orang kalau nak buat fitnah kita dah senang lah tuan-tuan. Sudah ada apa sekarang ni telefon dah ada apa tuan-tuan? AI dipanggil. Orang boleh tiru muka saya, suara saya sama tuan-tuan. Sama muka saya, suara saya. Orang nak buat apa boleh buat. Ada tuan-tuan. Orang boleh buat muka tuan-tuan, suara tuan-tuan. Orang nak buat apa dengan tuan-tuan? Orang boleh buat. Zaman sekarang ni, zaman akhir-akhir ni. Tapi kita sebagai hamba Allah, kita lalu zaman ini. Lalu zaman ini. Lepas tu saya kata kembalilah kepada Allah. Nabi ajar kita. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Apa dia? Kita hamba Allah. Sebagai orang mukmin ni tuan-tuan, dia tetap yakin yang aku ada Allah. Sebagai seorang mukmin, dia tetap berpegang dan dia percaya aku ada Allah. Dan sebagai seorang mukmin, dia tetap berpegang dan yakin bahawa aku ada Allah. Bagaimanalah berubahnya zaman, bagaimanalah canggihnya akan zaman itu. Tetapi dia tetap yakin yang aku ada Allah. Jika seluruh manusia ingin memudaratkan seseorang tetapi tidak diizinkan oleh Allah, nescaya tidak akan berlaku. Jika seluruh manusia ingin memberi manfaat kepadanya, semua orang dalam dunia ni nak tolong dia, nak bantu dia. Tapi Allah kata tidak, maka dia tidak akan berlaku. Inilah yang Nabi ajar kepada kita tentang zikir ini. Kenapa? Nabi tunjukkan kepada kita, kamu percayalah kepada Allah. Seorang mukmin dia akan percaya bahawa Allah sekali-kali tidak akan tinggalkan dia. Inilah akidah yang kita pegang selama ini. Tauhid sifat 20 yang kita belajar mesti ada dalam diri kita. Kita yakin aku ada Allah. Kita yakin Allah tak akan tinggalkan aku. Kita yakin Allah tidak pernah tidak pedulikan aku. Sebab Nabi ajar macam tu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd.
Ada. Ini orang mukmin, tuan-tuan. Orang mukmin. Orang mukmin, orang mukmin. Dia tetap pegang, dia yakin sungguh-sungguh. Walaupun semua manusia di sekelilingnya meninggalkan dia, dia akan kata dalam diri dia, aku ada Allah. Walaupun semua makhluk dan manusia di sekelilingnya mengerumuninya, berada di sisinya, berada di kelilingnya, dia akan kata semua manusia ini tidak boleh memberi manfaat kepada aku jika Allah tidak mengizinkan aku. Jika Allah tidak mengizinkan perkara tersebut berlaku, kerana aku dan mereka adalah milik Allah. Sikit aja tuan-tuan, hati kita mula terpesong. Sikit aja. Kadang-kadang kita terpesong. Terpesong apa tuan-tuan? Terpesong dengan pandangan ini. Ini yang dikata syuhud ini, kita terpesong. Bila kita ada duit yang banyak, kita mula terpesong. Kita mula melihat kepada duit itu yang banyak dan kita lupa yang memberi duit yang banyak itu adalah Allah. Saat duit kita mula kurang sedikit demi sedikit. Kurang dalam bank sikit. Barulah kita melihat tentang pemilik diri kita dan pemilik duit itu. Kita mudah terpesong pandangan kita, tuan-tuan. Masa orang ramai dengan kita, tuan-tuan, kita terpesong dengan orang di sekeliling kita. Kita terpesong, kita terlupa memandang kepada siapa dia yang telah menghadirkan orang-orang baik di sekeliling kita. Saat bila kita mula melihat kepada Allah, iaitu saat mereka semua lari meninggalkan kita, seorang demi seorang, seorang demi seorang. Masa itu barulah kita hendak memandang kepada yang sebenar, iaitu Allah. Jadi tuan-tuan, ulama ajar kita apa? Apa pun yang berlaku dekat engkau, kau jangan pandang apa yang ada tepi kiri kanan kau. Engkau tetap memandang kepada Allah. Ada tuan-tuan. Itu orang mukmin. Ya. Itu guru saya dia ajar saya macam tu. Kau kalau tak nak kecewa, dia kata, kau jangan pandang apa yang ada pada kiri kanan kau. Kau pandanglah pada Allah, dia kata. Sebab apa yang kau nampak ada di depan kau ni selalu kecewakan kau. Tetapi Allah tak pernah kecewakan kau. Tapi sayangnya tuan-tuan, ketika pandangan kita ini selalu terpesong, terkalih daripada perkara sebenar. Sebab itu kita banyak melalui kekecewaan. Kita banyak melalui perkara-perkara yang meresahkan hati kita. Ya tuan-tuan ya, ini kita belajar ni. Ya, kalau belajar tu insya-Allah selesailah. Kadang suami isteri zaman sekarang, sebab dia tidak melihat kepada Allah. Dia melihat pada suaminya. Dia melihat pada isterinya. Ya, cuba lihat pada pemilik suami itu, pemilik isteri itu. Jadi kita akan nampak. Ya. Baik. Kadang kita tengok anak kita kan tuan-tuan. Kita nak anak kita pandai, nak anak kita cerdik. Tapi dia tak boleh cerdik. Ya. Ajar kat mana pun dia tak boleh pandai tuan-tuan. Jadi kita kecewa. Jangan pandang anak kita. Tapi pandanglah apa takdir yang telah ditentukan oleh Allah pada anak itu. Ya. Saya belajar macam tu tuan-tuan. Anak saya tak semua pandai. Ya.
Tak ada semua yang pandai. Ada satu anak saya minta maaf dulu dengan anak saya ni. Dia ada malam ni. Minta maaf dulu. Masa dia ambil SPM, tuan-tuan. Cikgu suruh saya pergi ambil keputusan SPM. Dia ni seorang je. Dia punya keputusan banyak G lagi, tuan-tuan, daripada E. G. Boleh kata semua G ya, tuan-tuan. Bila saya tengok keputusan G tu, saya senyum. Saya cakap dengan anak saya, Alhamdulillah, Allah bagi kamu keputusan yang baik. Cikgu tengok saya atas bawah. Cikgu kata, Ustaz, tak ada seorang ayah yang puji anak dia dapat G. Semua marah. Saya cakap apa? Cikgu, setiap takdir Allah tak ada yang tak baik. Setiap takdir Allah tidak ada yang tidak baik. Tapi sebelum berlaku takdir tu, kita kena minta kepada Allah akan takdir yang tak ada seorang ayah yang nak anak dia keputusan G, tuan-tuan. Ayah dia semua nak A. Betul tak, tuan-tuan? Ada tak tuan-tuan doa? Ya Allah, SPM anak aku bagi G belaka ke dia. Ada tak? Ada tak, tuan-tuan? Tak ada. Doa kita, Ya Allah, SPM anak aku, cucu aku ni, biarlah banyak A lagi. Boleh A ke dia. 9A, straight A, apa semua dan sebagainya. Tapi ketika takdir itu berlaku, sebab tak ada siapa yang tahu akan setiap takdir. Nampak tak, tuan-tuan? Ada cikgu kata, saya tak jumpa. Dia kata, ayah yang sebut Alhamdulillah bila tengok anaknya gagal. Lalu saya bercakap, saya kata, tidak semua perkara yang gagal itu hakikatnya gagal. Ada kalanya perkara yang gagal itu hakikatnya berjaya. Pernah tak, tuan-tuan? Lalu, anak hak paling bodoh ni lah anak yang jaga kita waktu kita tua. Anak yang gagal inilah pernah ada ceritanya. Anak inilah yang menjaga ayahnya dan ibunya semasa tua. Anak yang gagal inilah anak yang telah membasuh najis daripada tubuh ayahnya yang uzur. Anak yang gagal inilah anak yang kita pernah dengar cerita. Anak yang mengangkat tubuh ayahnya yang tidak mampu berjalan, terlantar di atas katil. Rupanya kegagalan dia itu menjadi kejayaan dia semasa hidupnya di dunia dan di akhirat. Nak kita, tuan-tuan? Pernah nak dengar cerita kita? Kena. Ya, baik. Yang ketiga, apa dah? 8:10. Lama-lama pun 8:30 kita berhenti ya. Antara mereka memandang kepada Nur Al-Haq Ta'ala di dalam alam adalah orang yang memandang kepada segala sifat perbuatan Allah ada padanya. Setiap perkara yang berlaku pada alam ni, apa perbuatan Allah, maka masa tu baru dia dapat melihat perkara itu, melihat kepada Allah. Jadi kalau kita hidup macam ni, tuan-tuan, senang tak? Senang. Kita nampak semua perkara, kita melihat kepada pemilik perkara tersebut. Ada kita tak kisahkan orang lain. Kita tak sibuk orang lain. Sebab kita dapat memandang itu terus kepada Allah.
Ada kita dalam kitab Tauhid. 5 panca indera jalan untuk mengenal Tuhan. Pandangan. Nampak benda ni, dapat kita semakin kenal kepada Allah. Baiknya Engkau ya Allah. Baiknya Engkau ya Allah. Sayangnya Engkau padaku ya Allah. Dah itu. Ya. Itu hak ketiga. Ya. Memandang kepada segala sifat perbuatan Allah Ta'ala yang ada padanya. Apa berlaku kat kita. Ya. Allah. Tadi di edisi tuan-tuan ada jamaah daripada Kuala Lumpur datang. Jadi dia bercakap dengan saya tu tuan-tuan, saya tak dengar telinga ni. Dekat 5 kali dia bercakap tu saya tanya, apa dia kata? Apa dia? Sampai saya tanya orang tepi saya pula dengar, saya tak dengar. Rupanya tuan-tuan, kita ni kadang-kadang tak sedar. Makin kita lama kita hidup, lama kita lalu, rupanya tanda Allah nak panggil kita ni dah ada. Dipanggil kita. Tak? Dipanggil kita, telingamu rosak dah ni. Matamu mula rosak dah ni. Kakimu mula rosak dah ni. Tangan mula rosak dah, mula sakit dah tangan. Ada telinga. Dah kita mula dah sikit rosak. Telinga mula tak berdak dengar. Rupanya Allah ni sayang tak tuan-tuan? Sayang ke kita? Sayang benda pula Ustaz. Sebelum dia nak panggil kita ni, dia beritahu ke kita dulu. Aku nak jemputmu ni. Aku nak jemputmu ni. Dia kata. Aku nak jemputmu. Tapi cara aku nak jemputmu ni tadi, aku beritahu kamu dulu. Aku beri rosak telingamu sikit. Aku beri rosak matamu sikit. Aku beri rosak kakimu sikit. Aku beri rosak tangan. Mula kaki kita rasa sekebang, rasa tak. Kaki mula rasa gitu, dah duduk sedap duduk gini. Buat apa dulu tak rasa? Sekarang Allah bagi. Rupanya Allah bagi tanda. Aku nak panggilmu ni, aku nak jumpamu ni. Lalu kita tanya diri kita, kita nak jumpa Allah Ta'ala ke tak? Lalu kita kena tanya diri kita, tanda yang Allah nak jumpa kita ada dah? Lalu kita tanya diri kita, aku nak jumpa Allah atau tak? Sebab sesuka mana seseorang itu dia hendak jumpa Allah Ta'ala, sesuka itulah Allah hendak menjumpai dia. Banyak mana suka dia, seronok dia, gembira dia nak bertemu dengan Allah, sebanyak itulah rasa gembira, seronoknya Allah nak bertemu dengan dia. Tapi kalau kita telinga rosak dah, mata rosak dah, kaki rosak dah, kita tak suka nak jumpa Allah Ta'ala. Rasa takut mati ni. Rasa mati. Kalau mati ni mana ni? Ada lagi? Gana ni kalau mati ni, kata. Kereta baru beli, kata. Dah habis repair lagi kereta. Gana ni? Anak kata. Dah mikir tu. Jadi kita dah berasa suka kita nak jumpa Allah Ta'ala. Maka semua itu adalah tanda iman, tanda kasih.
Tapi itulah kan, saya sendiri pun mikir kok, kalaulah saat terdekat ini Allah panggil saya, gembira tak aku untuk menemui Allah? Gembira tak aku? Kalau masa terdekat ni tuan-tuan, Allah panggil saya selalu tanya, gembira tak aku? Aku nak jumpa Allah Ta'ala ni, rasa gembira ke tak? Sebab apa? Sebab ada perkara kejahatan yang masih kita tak boleh tinggal. Benda hak jahat lagi yang kita tak boleh tinggal. Sayang ke dunia, tak boleh nak maafkan orang, berasa diri tu baik pada orang. Hak orang lain jahat belaka lah, hak baik kita je lah. Berasa orang lain salah belaka, hak tak salahnya amba lah seorang. Jadi bila kita saat kita fikir, jikalau Allah ambil aku, ada benda jahat lagi yang dalam diri aku yang tak selesai. Lepas tu guru saya kata, tuan-tuan, orang nak semayang senang. Semayang boleh 50 rakaat satu malam, 100 rakaat satu malam. Nak khatam Quran senang, tuan-tuan. Guru saya sehari semalam dia boleh khatam Quran. Saya tak boleh, tuan-tuan. Saya paling saya serius. Saya boleh buat 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Pernah satu Ramadan tu saya buat 2 hari sekali, 2 hari dapat 15 kali. Guru saya setiap hari dia buat. 1 bulan tu 30 kali dia khatam Quran. 30 kali. Semayang ni kita boleh buat 100 rakaat semalam, 200 rakaat semalam. Boleh buat, tuan-tuan. Kita bila dah macam tu, kita rasa kita dah bagus. Kita dah soleh. Guru saya kata, kalau kamu nak tahu kamu ni soleh, betul tak? Kamu duduk di tengah-tengah orang, apa perasaan kamu? Sifat marah kamu tubik tak? Sifat tak suka dengan orang ni tubik tak? Keluar tak sifat tu? Sifat dengki dengan orang, keluar tak daripada hati kamu? Sifat kamu rasa kamu bagus, keluar tak daripada hati kamu? Baru kamu tahu, selama itulah yang mana 10 sifat mazmumah itu masih bersarang dalam hati kamu, yang kamu tidak pernah sedar dan tidak pernah melihatnya. Baru kita tahu yang kita ni jahat lagi. Masa kita semayang, kita tak peduli ke orang, masih baca Quran. Tapi bila kita duduk dengan orang sekali saja, barulah aku sedar bahawa 10 sifat mazmumah yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala itu masih ada dalam hati kita, masih ada dalam diri kita, dan kita masih jadi orang yang gagal kerana kita tak boleh bersihkan 10 sifat mazmumah yang ada dalam jiwa kita. Rupanya semayang kita, khatam Quran kita yang 15 kali dalam bulan Ramadan itu tidak boleh membentuk jiwa kita sebagai seorang insan yang baik. Jadi tak ada apa. Kita semayang supaya kita ni, hak wajib. Tapi supaya kita ni dapat jadi orang baik. Baca Quran. Disuruh baca Quran. Tapi supaya kita dapat jadi orang baik. Sayyidina Umar dengar Al-Quran terus jadi baik. Dengar je Quran, Sayyidina Umar terus jadi baik. Mana Sayyidina Umar terus jadi baik? Daripada kufur kepada Islam. Baiklah, tuan-tuan. Kita ni tak baik-baik, tak nak baik-baik. Dan kita dengar Quran ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita dengar Quran dan kita baca Quran.
Kenapa aku tak boleh jadi baik? Tak boleh jadi anak yang baik. Yang saya katakan kadang-kadang kita dosa menipu ni je tuan-tuan, dah kita tak boleh nak tanggung lah. Dalam hidup kita ni kita pernah menipu kan? Kita dosa menipu tu aja kita dah tak boleh nak tanggung lah. Nak tanggung sakitnya, azabnya masuk neraka Allah yang tak akhir. 8.5, 8.20 dah. Antara mereka memandang nurul haq Allah Ta'ala kepada alam ini, mereka yang memandang itu sentiasa tajalli akan hak Allah Ta'ala. Maka ia tiada memandang segala benda-benda alam ini, yang ini bekas-bekas ni dia tak pandang, yang terakhir, ya. Ketika dia memandang akan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia ditajallikan sentiasa berada di dalam rasa dia dapat melihat akan kebesaran Allah. Nampak dia. Ni terus je. Dia tak nampak dah alam ni. Asar ni dah tak ada. Pertama tadi dia nampak juga. Asar dan mu'assar. Dan mu'assir ini nampak juga. Maksudnya alam dan pemilik alam ni nampak juga. Tapi hak last sekali tak ada dah. Ni dia. Bila dia melihat segala makhluk ini tuan-tuan, ditajallikan, dibagi rasa ni. Bagi rasa ni. Rasa takut dengan Allah. Rasa sayang dengan Allah. Rasa terima kasih dengan Allah. Terima kasih ya Allah. Kalau engkau tak bagi aku lalu tempat ni, kalau kau tak bagi aku lalu ujian ni, aku rasa angkuh dengan diri aku. Kalau engkau tak bagi aku lalu ujian ni, aku akan rasa angkuh dengan diri aku. Kalau engkau tak bagi aku lalu akan ujian ini, aku akan rasa angkuh dan tidak sedar tentang diri aku, siapa engkau ya Allah. Bila engkau bagi aku lalu akan ujian ni, ujian sakit, ujian susah, ujian itu dan ujian ini, baru kita sedar, aku hamba dan Kaulah Tuhanku. Baru kita nampak, akulah hamba, Engkaulah pemilikku. Barulah kita nak angkat tangan kita, ya Allah, sihatkan sakit aku. Ya Allah, lepaskan susah aku. Ya Allah, angkatlah masalah aku. Ya Allah, terima kasih sebab Engkau beri aku laluan ini, beri aku bertemu dengan ujian ini. Aku dah mula sedar akan diri aku tak angkuh dengan diri aku. Aku rasa aku boleh, aku rasa aku mampu, aku rasa aku boleh buat semahu-mahuku. Walhal aku lupa, jika Engkau tidak izinkan, jika Engkau tidak menyukaiku, Kau tidak membenarnya, nescaya perkara itu tidak berlaku. Ada perkara yang terakhir sebelum saya tutup. Bila Allah benci kita, tuan-tuan, Dia akan bagi je kita semua benda. Tapi Dia tak akan berikan kita kesedaran tentang diri kita. Dia bagi je. Apa kita nak, Dia bagi. Dia bagi. Tapi buatkan kita lupa tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi semua, tuan-tuan. Dia bagi. Kita nak apa, Dia bagi. Kita minta apa, Dia bagi. Tapi buat kita lupa siapa kita. Dia buatkan kita ni tak sedar kita siapa. Dia jadikan kita ni lupa tempat kita sebagai hamba Allah. Dia lupa. Dia bagikan kita lupa. Dia bagi terus. Dia bagi, makin kita lupa. Makin Dia bagi, makin kita lupa. Makin Dia bagi, makin kita angkuh dengan diri kita sendiri. Dan apa yang Dia bagi itu, kita menjadi angkuh. Apa yang Allah bagi kepada kita, itu yang paling kita takut.
yang paling kita harapkan. Setiap apa yang dia bagi atas kita, kita menjadi dekat kepada Allah, tunduk dengan Allah, akur kepada Allah, dekat kepada Allah. Makin kita sayang Allah, makin kita dekat dengan Allah, makin kita rasa tak nak berjauh dengan Allah. Ya Allah, tolong jangan lupakan aku. Inilah yang dikatakan rahmat, dan sebaliknya dinamakan istidraj. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan saya dapat belajar apa yang kita jumpa pada malam ni. Dapat belajar, mudah-mudahan kita dapat jadi orang baik. Jadi sebelum saya tutup, seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Haji Zaini tentang di ADC, tuan-tuan, saya tengok di ADC rasanya macam ada berhenti dah. Untuk projek kita di ADC ni berhenti seketika. Jadi kita nak mula balik, iaitu mula fasa untuk kita membina asrama tu, tak fasa bina asrama. Berterus teranglah tuan-tuan, kita ingin katakan bahawa dana di ADC sebenarnya agak memang tak ada lah sebenarnya, dah tak ada. Jadi caranya tuan-tuan, kita nak mula balik asrama ni, iaitu kita buat secara berperingkat. Iaitu sekarang ni kita nak siapkan lantai bawah dengan kita naikkan tiang dulu, tiang asas tingkat bawah. Jadi dengan itu kita buka 2,000 lot untuk wakaf. Satu lot RM50. Ya. Jadi kalau ada jemaah di sini yang nak sama-sama untuk kita mulakan balik tapak asrama tu, dan tapak asrama tu saya tengok dah lama sangat berhenti. Ya. Lepas tu saya bagi tahu dengan tuan-tuan, kerja ni bukan kerja yang senang. Ya, adalah kerja yang agak susah. Kita bukan orang kaya. Ya, kita bukan orang kaya, tapi kita buat kerja orang kaya. Ya. Kita sama-samalah tuan-tuan. Kenapa saya nak cakap macam ni? Saya bukan nak menagih simpati tuan-tuan, tak. Cuma saya selalu bercakap perkara ni. Kalaulah kita mati tuan-tuan, kita mati. Dan benda ni dapat kita siapkan. Ya. Dan dia terus berjalan. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita. Saya selalu bercakap perkara ni. Cakap perkara ni apa tuan-tuan? Kadang saya tengok anak-anak saya. Tengok anak saya tengok menantu saya. Ya, saya tengok adik-adik saya. Tengok saya cakap dengan isteri saya. Saya cakap mereka ni belum tentu boleh tolong kita. Tapi masa kita hidup ni, kita cubalah buat baik, saya kata. Saya sendiri tengok, sebab apa? Ya, kita dah orang tua ni lain tuan-tuan kan. Lain sangat. Bila dah kita berumur ni, kita rasa kita tak nak susahkan orang. Tak nak susahkan anak kita, tak nak susahkan menantu kita, kita tak nak susahkan. Kalau boleh. Sebab kita kata apa? Dia pun ada anak macam kita. Dia pun ada hajat macam kita. Kadang-kadang kita fikir macam tu. Kita fikir, tak apalah, selagi kita larat, kita buat. Jadi kenapa tuan-tuan? Kita buka 2,000 lot, satu lot RM50 ni, supaya kita dapat teruskan balik kerja-kerja pembinaan asrama. Kalaulah kita meninggal dunia, tuan-tuan, mudah-mudahan jadi amal soleh kita semua. Ya, amal soleh. Saya buat ni untuk amal soleh ya tuan-tuan. Sebab saya selalu cakap dengan tuan-tuan, saya bukan baik macam tuan-tuan. Saya tak baik macam tuan-tuan. Saya bukan orang baik. Ya. Lepas tu saya kena terus kuat buat amal soleh ni. Saya kalau baik tak apa, tuan-tuan lebih baik dari saya. Ya. Jadi sebab itu saya kata, kita masing-masing ada cerita masing-masing. Dan cerita itu disimpan oleh Allah. Jadi kenapa kita usaha buat baik ni? Usaha buat baik. Mudah-mudahan cerita baik kita lebih banyak daripada cerita tak baik. Bila cerita baik kita banyak, mudah-mudahan cerita tak baik ini dapat dilupakan, dapat dihapuskan. Itulah. Jadi insya-Allah tuan-tuan ya, beritahu dengan kawan-kawan, ada 2,000 lot dulu, kita buka 2,000 lot, besok dah naik tiang kita buka lagi untuk lot lantai atas dengan tiang atas. Sampai siap besok kita boleh tolong orang. Ya.
kita boleh buat baik. Jadi setakat ni ya tuan-tuan, tolong sampai-sampaikan. Jadi kalau di Bangga Peradong ni, kalau tuan-tuan nak sertai lot wakaf tu, tuan-tuan jumpa dengan Haji Zaini. Dengan Haji Zaini. Jadi 2,000 lot tu tak banyak pun tuan-tuan. Kalau seorang ambil 100 lot, cari 20 orang. Habislah 2,000 lot. Zaki ambil 100. Kata. Din ambil 100. Pakai ambil 100 lot belaka. Ada. Jadi 20 orang, beres lalu. Ada. Ya? Baik. Setakat ni. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tolong jaga pandangan kami, Ya Allah. Jangan jadikan pandangan kami terpesong akan memandang selain daripada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Jika kami mula asyik, mula seronok memandang selain daripada Engkau, tolong tegur kami, Ya Allah. Tolong pimpin kami, Ya Allah. Tolong alihkan semula pandangan kami kepada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mengaku kami lemah. Kami mengaku kami tak kuat. Kami mengaku kami tak ada daya dan upaya, Ya Allah. Tolong kami, Ya Allah. Pimpin kami, Ya Allah. Pimpinlah kami, Ya Allah. Pimpinlah kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mengaku kami lemah, kami mengaku kami tak kuat. Tolong jangan tinggalkan kami, Ya Allah. Tolong jangan biarkan kami, Ya Allah. Jika kami salah, tolong tegur kami. Jika kami salah, nasihatilah kami, Ya Allah. Jika kami salah, tolonglah usik balik hati-hati kami ini, Ya Arhamar Rahimin. Agar kami tidak terus tersesat, terus tersesat, terus tersesat, Ya Arhamar Rahimin. Kami tahu kami salah, kami sedar kami salah, tapi kami tidak kuat untuk bangun semula, Ya Allah. Kami tak ada kekuatan itu, Ya Arhamar Rahimin. Kuatkan kami, Ya Allah. Beri kami kekuatan. Beri kami kekuatan itu, Ya Allah. Agar kami dapat jadi hamba-Mu yang baik. Hamba yang Kau sayang. Hamba yang Kau redha. Hamba yang Engkau kasih, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.